dinasti itu Bani Umayyah, keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah ni besar. Sayyidina Osman sebenarnya sebahagian daripada Bani Umayyah. Satu je. Setiap masa satu je pemerintah. Setiap masa satu je pemerintah. Kecuali pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Abdullah ibn Zubair, dia juga istihar menjadi khalifah di Mekah. Dan diikuti juga oleh orang Madinah. Kemudian berlaku peperangan dan Abdullah ibn Zubair meninggal. Terbunuh. Dibunuh oleh Puak Hajjaj yang mewakili Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dunia Islam berterusan. Dalam satu masa, satu khalifah. Kemudian kerajaan Abu Abbas As-Saffah, dia naik, tumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Abdul Rahman Dakhil, dia lari. Masa tu Bani Umayyah dah buka kekuasaan. Daripada Afrika dah buka di Andalus. So di Andalus ada kerajaan Bani Umayyah, baki kerajaan Bani Umayyah. Di Baghdad kerajaan Abbasiyah, dua. Kemudian dunia Islam berpecah lagi. Mulukut Tawaif. Kerajaan dah mula lemah. Bentuk kerajaan dalam satu masa ada 2-3 pemerintah. Idea mewujudkan khalifah yang dia orang sebut tu, satu orang pemerintah bagi whole the world, seluruh dunia. Macam mustahil lah. Kita tak penting. Politik boleh berubah. Yang penting sesiapa yang menjadi pemerintah bagi satu kawasan, dia hendaklah adil. Bila Nabi sebut dalam hadis min khulafaikum, kita tak tahu dia maksud yang mana. Adakah pada ujung zaman nanti khalifah akan mai seorang balik? Pada zaman Mahdi tentu dia mai satu balik. Dan ini disebut dalam beberapa hadis. Okey. Mahdi akan datang dengan satu. Ada berapa khalifah yang akan jadi seorang je memerintah dunia? Wallahu taala alam. Ada kata selain daripada Mahdi. Nabi kata min khulafaikum khalifatun yahsul mal hasyan la ya'udduhu adada. Di kalangan khalifah-khalifah kamu ada khalifah yahsul mal hasyan, yang mencurahkan harta dengan curahan dan dia tak boleh kira dah. Yang ni bagi harta tak kira dah. Dia terjemah apa dalam Indonesia situ? Dia terjemah apa? Meraup. Maksud dia melimpahkan harta, dia kaut harta macam tu. Tak. Dia bagi, maksud bagi harta. Dan dia tak kira dah. Kerana harta terlalu banyak. Yahsu ni maksudnya dicurah. Curah harta. Sebahagian ahli hadis dia kata peristiwa ni pada zaman Uthman bin Affan. Maksud pada zaman Sayyidina Uthman memang duit banyak. Harta banyak. Sebahagian kata maksud hadis ini mungkin zaman akhir zaman. Wallahu taala alam. Ada yang berpendapat, Ibn Allan antara yang berpendapat maksudnya pada zaman Uthman. Pada zaman Uthman mula duit banyak. Tiang Masjid Nabi pun diukir dengan perak. Duit dah banyak. Sebab tu pada zaman tu berkelahi. Bukan Uthman yang berkelahi, tapi oleh duit banyak, kerja dah tak ada, berebut duit dah. Tapi dalam hadis ni juga sebut, dalam hadis lain Jabir dan Abi Sa'id riwayat, pada akhir zaman yakunu fi akhir zaman khalifatun yaqsimul mal wala ya'uddu. Ini riwayat yang lain. Pada akhir zaman dia kata, ini disebut pada akhir zaman akan ada khalifah yang membagikan harta tanpa mengiranya lagi. Tak kira dah. Kaya lagi. Bukan brim ni. Lebih dah. Pasal brim, lepas tu dia kira. Lepas tu kita kena cukai. Ni lepas daripada brim lagi lah. Kok orang baca hadis ni, dia kata aku ni yang duk bagi ni. Dia bagi kira.
Hak ni tak kira dah Nabi kita punya banyak harta. Ha? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqah min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhaha minhu wa yara al-rajulu al-wahid yatba'uhu 40 imra'ah yaludhna bihi min qillati ar-rijal wa kasrati an-nisa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, Abu Musa Asy'ari riwayat, Nabi bersabda, akan datang pada satu zaman, akan datang kepada manusia satu zaman, yatufu ar-rajul fihi bis-sadaqati min adh-dhahab. Satu orang lelaki, yatufu yakni berjalan, mengelilingi, pi sana sini, kerana go around untuk apa? Bawa sedekah daripada zahab, daripada emas. Sedekah boleh maksud sedekah zakat, zakat juga sedekah. Sedekah ni ada dua. Sedekah yang wajib namanya zakat. Sebab tu innamas sadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara, yang tu zakat. Sedekah yang sunat, hak tu tatawwu', hak tu yang sedekah orang Melayu kata. Bukan wajib, sedekah aja. Sebenarnya sedekah ada dua. Sedekah tu boleh jadi wajib. Zakat itu sebahagian daripada sedekah. Zakat sebahagian daripada sedekah. Pada akhir zaman, ada orang, Nabi kata, pada suatu zaman, akan datang pada suatu zaman, di mana lelaki akan bawa sedekah dia daripada emas. Summa la yajidu ahadan ya'khudhaha minhu. Kemudian dia akan dapati tak ada satu orang pun yang mau ambil emas ni daripada dia. Hadis ni sebut emas kerana emas ni biasanya orang bagi nasi. Ni, mailah makan nasi sedap ni. Dia kata, sudah aku kenyang lah, bukan tak mau makan. Dan aku tahu sedap. Kadang-kadang orang semawa, banyak benda yang orang semawa, kita kenyang, kita tak mau. Mailah tidur rumah aku. Dia tak apa, aku nak balik. Zaman dulu orang terpaksa. Nabi Musa dengan Nabi Khidir minta tumpang orang tidur, tak bagi. Sekarang ni kita ajak member kita main tidur rumah aku. Tak apa, aku balik rumah aku. Tilam dia empuk pada kita. Tapi kalau kita kata, nak balik dah. Ni ada emas kilo, ambil dulu balik. Tak apa, aku tunggu. Tamat dia tunggu. Kerana dia bukan nak makan malam tu. Kan? Okey. Emas, benda yang paling aghla, benda yang paling berharga. Kalau emas orang pergi sedekah, orang tak mau. Maksudnya bayangkan yang lain. Setakat jemput makan nasi, pakai tak mau dah. Setakat abang kata aku nak bagi kaan tanah sebidang, tak mau dah. Emas semua dia tak mau. Nak ceritanya benda, bukan Nabi nak cerita emas tu. Nabi nak cerita hatta benda yang paling berharga pun nak cari orang tak mau. Wa yala rajulul wahid yatba'u 40 imra'ah yalidna bihi. Dan akan kita dapati satu orang lelaki 40 orang perempuan ikut dia. Bukan Casanova. Tapi Nabi kata yalidna bihi, kerana orang perempuan semua pakai harap kat dia. Sebab min qillatir rijali wa kasratin nisa, kerana banyaknya lelaki dan kurangnya